Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan sidang jamaah terhormati Allah Subhanahu wa taala. Pertama selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita dalam hadis 40. Jadi sebelumnya ada satu soalan. Awal ada soalan tu. Soalan untuk saya tu kah? Untuk saya tu kah ke untuk orang lain? Bukan untuk saya si jawab. Oh, takutlah untuk orang lain. Saya tahu yang kata situ. Siapa pun. Kalau saya ni jawab bukan untuk saya. Apakah hukum sedekah Al-Fatihah untuk Rasulullah? Jangan takut dah dijawab. Okay, soalannya, adakah benar kita tidak boleh bersedekah Al-Fatihah dengan Rasulullah dalam doa harian kita? Okay. Jadi saya mengambil beberapa pandangan untuk kita nilai bersama. Jadi Imam An-Nawawi berkata para ulama telah sepakat doa untuk orang-orang yang sudah mati, doa untuk orang-orang yang sudah mati bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Okey. Itu yang pertama secara umum lah, okey. Saya beri beberapa pandangan. Ulama berbeza pandangan. Bila saya pada ulama berbeza pandangan, bermaksudnya ada madah boleh, ada madah si boleh. Jadi yang madah boleh, jangan ngana orang yang berpegang kepada pandangan madah si boleh. Orang yang berpegang pada pandangan madah si boleh, jangan ngana orang madah boleh. Okey. Okey, pertama. Tapi yang pertama tu kelak saya sebut, tuan-tuan boleh nilai ya. Pendapat yang membenarkan menghadiahkan ganjaran amal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu disebut dalam mazhab Hanafi dan beberapa pandangan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Maksudnya dalam Syafi'i pun ada perbezaan. Tu boleh tanggal dalam fatwa Ar-Ramli. Ar-Ramli tu di antara ulama besar dalam Syafi'i, dalam Tuhfatul Muhtaj, dalam Mughniul Muhtaj. Okey. Apa yang pun sandaran? Ulama berpandangan begini berdalilkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang dikatanya pernah melakukan umrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Dan ini disebut oleh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughniah Muhtaj. Khatib Asy-Syarbini pun salah seorang ulama Syafi'i. Tapi pandangan tersebut didatangkan tanpa sanad. Sanad maksudnya sampai kepada atas. Apa kata Al-Khatib Asy-Syarbini? Sebahagian daripada ulama mengharuskan untuk menghadiahkan pahala kepada baginda, dan pandangan ini dipilih oleh As-Subki. Okey, itu yang pertama. Okey. Pandangan lagi hanya pun adalah saya macam semua, semi pandangan yang lain lagi. Kedua, pandangan yang tidak membenarkan. Pendapat ini menyatakan bahawa tidak sah untuk menghadiahkan ganjaran amal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pendapat beberapa kalangan ulama mazhab Maliki dan juga sebahagian daripada mazhab Syafi'i. Okey, itu boleh lihat dalam Tuhfatul Muhtaj, dalam Furu' al-Masail dan sebagainya.
Apa sebab tuan-tuan? Antara hujah mereka, mengapa mereka mengatakan tidak boleh? Kerana Nabi SAW tidak berhajat kepada ibadah kita. Nabi SAW tidak berhajat kepada ibadah kita. Bahkan baginda sememangnya memperolehi pahala daripada apa yang kita polah. Sebab yang kita polah tu tuan-tuan, siapa ngajar? Nabi SAW. Okay. Dan begitu juga disebut oleh Syekh Imad Ad-Din bin Athar yang merupakan murid Imam An-Nawawi. Siapa sih kenal Imam Nawawi? Yang kita baca hadis tu pun hadis Imam Nawawi. Okay. Ini pandangan para ulama tuan-tuan. Dan begitu juga kata Al-Qadhi Syubhah. Kita pergi saya terus kepada kesimpulan. Saya sebut panjang gila. Okay. Kesimpulannya tuan-tuan, kami katakan bahawa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau ketaatan lain kepada si mati, okay, dengar, kepada si mati selain Nabi sampai. Okay. Seperti mana kita berjelaskan di atas. Manakala menghadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya apa-apa yang kita baca daripada ayat Al-Quran memang sampai ke Nabi. Kita si hadiah pun memang, sebab yang ngajar kita Quran semua tu siapa? Pasti Nabi SAW. Sebab kalau contoh, saya ambil contoh lain. Kita ngajar anak kita ngajar Quran. Okay, kita ngajar anak kita baca Quran. Dan anak kita pandai baca Quran. Setiap kalinya banyak baca Quran, kita pasti mendapat pahala, confirm. Nabi dah sebut dah. Barang siapa mengajar satu kebaikan pada orangnya dan orang yang melakukan, maka si putus. Sampai orang yang mengamalkannya mati. Okay? Ia memang confirm. Tetapi, apa yang kita cuba buat, sebenarnya sudah dapat pahala kita baca Quran, kita salat, kita bersedekah. Nabi memang dapat yang pun bahagian. Kalau kita si sedekah pun dapat, si Nabi dapat. Semua ibadah kita tuan-tuan daripada Nabi SAW. Okey. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa umila biha ba'dul kitab kutiba lahu mislun ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqus min awzarihim syai'un." Maksudnya, sesiapa yang membuat satu amalan yang amalannya telah lama si dipolah, tiba-tiba kita menghidupkan semula dan kebaikan dan dilakukan, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya. Orang situ tuan-tuan si pernah sedekah, tiba-tiba kita start sedekah, maka orang yang melaksanakan sedekah selepas kita meninggal, kita akan dapat. Tapi sedekah tu memang dah ada lah, cuma orang kita lama dah sip sedekah contohnya. Okey. Disebut dalam hadis ini tuan-tuan. Sebaliknya, sesiapa yang menjadi pelupur sesuatu amalan keburukan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatatkan baginya dosa semisal dosa orang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Ya, soalan, menjawab soalannya lah daripada apa yang telah dipersoalkan oleh hamba Allah. Saya pun pasti siapa yang bertanya tu. Jadi apa yang saya boleh maklumkan, selalunya kita tu mula tanpa kita tahu nak. Tapi bila dah tahu, better lagi baguslah. Jadi terpulang, siapa nak teruskan membuat perkara-perkara silakan. Tapi yang madah si perlu tidak menjadi masalah. Okay. Kalau saya jadi ya pandangan yang saya dah cuba sampaikan lah. Ikut apa yang telah dipadas ya. Okey. Kita menyambung perbincangan kita pada hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-40. Hadis yang ke-19. Yang bertajuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada
Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal, ya ghulam inni uallimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajid tajidhu tujahak. Idza sa'alta fa'as alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wajjafatil suhuf." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisul hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf. Ila akhir hadis. Yang bermaksud, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Hai anak, aku akan mengajarmu beberapa perkataan, iaitu peliharalah Allah, nescaya Dia memeliharamu. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya suatu umat, kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah atas engkau." Itu kacak tuan-tuan. Saya ulang balik. Dan ketahuilah, sesungguhnya suatu umat, kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberinya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah atas engkau. Maksudnya, kita kumpul tuan-tuan untuk muliakan orang yang kalau Allah nak hinanya tuan-tuan, saya dapat. Kita berkumpul untuk hina seseorang, tapi kalau Allah dah jaganya, si kan dapat. Macam apa yang berada di Palestin sekarang. Datanglah umat nak menghancurkan, kalau Allah si izinkan, si akan dapat tuan-tuan. Nah, kalau kita fikir logik, 60 hari perang tuan-tuan, si kalah-kalah. Dalam urutan dunia, tentera Israel lo nombor 5 terbaik. Nombor 5 ke nombor 6 di dunia. Tentera Palestin, Gaza lah, ada Hamas ada nombor. Tapi si kalah-kalah. Faham kan? Di sini kita dapat nangga nak betapa Allah menjaga. Nah, kalau kita menggunakan calculation side by side, kan ada orang mula perbandingan nak tentera Israel, tentera sebelah, tentera kita. Yang sebelah tu jet ada, tank ada, apa semua ada. Yang ada tentera aja. Yang sebelah tu jet berapa, tank berapa, nak kapal selam, macam-macam lah. Tapi si je dapat mengalah. Jadi di siapa kita fikir, kalau Allah nak jaga tuan-tuan, siapa pun si akan dapat menghancurkan. Tapi kalau Allah nak hancur, siapa pun yang tahu tadi hebat ni pun senjatanya boleh juga si meletup. Kan? Dan saya sambung lagi tuan-tuan. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah atas engkau. Diangkatkan segala pena yang telah kering. Diangkat segala pena dan telah keringlah pula segala buku. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Cuma kalau tuan-tuan belajar hadis, At-Tirmidzi itu antara ulama hadis yang agak ringan dalam mensahihkan hadis. Kebanyakan hadisnya bila disemak semula oleh ulama-ulama hadis yang lain, jangan peliklah bila ada sebagian hadisnya dikritik. Okey? Sebab yang paling syadid Bukhari lah. Tapi At-Tirmidzi itu antara yang agak seperti macam Ibn Hibban, At-Tirmidzi. Kalau tuan-tuan lihat
Hadis Tirmizi, tapi dikritik oleh orang. Tu si sahih kata orang. Ulama menemak semula. Tapi kalau tuan-tuan melihat bagaimana beliau kategorinya mensahihkan, takut kita terkejut. Jangan tuan-tuan ingat bila sebut je sahih oleh imam tu, imam lain mengatakan dhaif. Okay, jangan terkejutlah. Okay. Dan dalam riwayat selain At-Tirmizi, maksudnya ada ulama lain yang meriwayat hadis tersebut dengan matan yang sedikit berbeza. Okey. Ada menyebut peliharalah Allah. Nescaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenalilah Allah pada masa lapang. Nescaya dia mengenali engkau pada masa susah. Dan ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau, tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa yang kena pada engkau, tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beserta kesabaran. Dan sesungguhnya kesenangan itu tiba selepas kesusahan. Dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Hadis yang sangat menarik tuan-tuan untuk kita bincang. Apapun seperti kebiasaan, kita kenal terlebih dahulu siapakah sahabat yang meriwayat hadis ini yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma tuan-tuan? Sebab Abdullah dan Abbas, bapaknya, kedua-duanya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebab anaknya Allah redha, bapaknya Allah redha. Kedua-duanya sahabat. Okey? Tapi kalau ada sahabat yang bapaknya kafir, macam Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah asalnya si Islam, tapi dia masuk Islam. Maka Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an. Nya ada Huma. Jangan, sebab ada orang madah ustaz. Abdullah bin Abbas seorang tu, ustaz kena kita nyebut radhiyallahu anhuma. Huma tu dua orang. Sebabnya dia dan bapaknya Allah redha. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, beliau tu bukan lain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bapaknya Abbas adalah bapa saudara Rasulullah. Abbas dengan Abdullah adik-beradik. Abdullah adalah anak bungsu Abdul Muttalib. Okey. Gelaran beliau adalah Abul Abbas atau Ibnu Abbas. Beliau merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu. Sebab bapa beradik. Ibunya bernama Lubabah bin Haris Al-Hilali. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum berlakunya hijrah Nabi ke kota Mekah. Maksudnya biaklah. Sebab bila Ibnu Abbas, Ibnu Umar, mereka digelar sigar sahabat. Sahabat-sahabat kecil. Dan nama-nama ini nama-nama yang sangat terkenal ketika pembunuhan ataupun disebut sebagai fitnatul kubra. Bagaimana Uthman dibunuh dengan kejam. Dan mereka ini berada ketika itu di Madinah. Tapi mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Disebut sigar sahabat. Beliau dikenali sebagai tinta atau lautan disebabkan keilmuannya yang luas. Sebab tuan-tuan akan lihat banyak hadis-hadis daripada Ibnu Abbas. Antara sifat-sifat pribadi Ibnu Abbas ataupun Abdullah, pertama ketajaman dalam berfikir. Seorang yang faqih dalam agama. Maksudnya bila sebut faqih tu orang yang memang alim dalam bab agama. Mempunyai lidah yang fasih dan lain-lain lagi. Ini adalah kerana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya agar beliau menjadi seorang yang faqih dan mengetahui akan takwilan-takwilan di dalam agama. Jadi saya pernah sebut perkara ini tuan-tuan supaya kita ulang balik. Ada satu doa yang kita sering baca dalam doa kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Doa ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Jadi ada orang tersalah faham dengan baca doa ini bermaksud apa aja urusan dalam agama aku boleh takwil. Tidak. Doa ini special untuk Ibnu Abbas, tapi tidaklah salah untuk kita membacanya. Cuma janganlah bila kita dah baca bermaksud kita dah claim aku dah boleh mentakwil agama. Tidak. Doa Nabi tuan-tuan makbul. Contohnya macam Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan
Orang lain banyak beri dengan Nabi. Tapi bila datang maknya, ya Rasulullah, aku tidak ada apa lagi. Yang aku ada anakku tu. Maka Anas tu didoakan oleh Nabi. Orang yang kaya, tuan-tuan. Orang yang banyak, panjang keturunannya. Nabi Malik. Abu Hurairah. Orang yang tadi sebanyak si puas hati dengan Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah, tuan-tuan, memeluk Islam di saat akhir umur Nabi. Tetapinya antara hafalan yang paling banyak. Maka mereka berkata mustahil. Tidak mustahil, tuan-tuan, sebab beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah Subhanahu wa taala memabulkan doa tadi. Yang menjadikan Ibnu Abbas seorang sahabat yang agung dan besar walaupun pada usia yang muda. Selain itu, beliau telah membaca dan mempelajari Al-Quran daripada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, sehingga beliau digelar tarjuman Quran, yang bermaksud orang yang pakar dalam mentafsir Al-Quran. Sebab ada tafsir Ibnu Abbas. Ataupun kalau tuan-tuan belajar tafsir di masjid tu, tuan-tuan akan dengar daripada pandangan Abbas. Pandangan Ibnu Abbas. Kalau tuan-tuan buka Ibnu Katsir, tuan-tuan buka tafsir Jarir At-Tabari, tuan-tuan buka tafsir Buya Hamka, tuan-tuan akan lihat nama-nama ini disebut. Ada orang mungkin yang pernah dengar, siapa Ibnu Abbas tu? Tapi beliau antara sahabat yang alim. Sebab ialah tafsiran-tafsiran yang dalam Quran diguna. Sehingga kan terbit satu tafsir Ibnu Abbas. Di samping itu, Ibnu Abbas merupakan seorang yang pakar dalam bidang tafsir. Seperti saya sebut tadi, satu tafsir yang kita ringkaskan nama tafsirnya Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas. Tapi nama sebenarnya adalah tafsir Al-Miqbas fit Tafsir Ibnu Abbas. Kitab ini telah menghimpunkan tafsir-tafsir Al-Quran dan pendapat-pendapat daripada Abdullah bin Abbas. Jadi Umar tuan-tuan ketikanya menjadi khalifah yang kedua, beliau telah memasukkan Ibnu Abbas ke dalam majlis walaupun usianya masih kecil, dan meminta bantuan Ibnu Abbas dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan agama, tuan-tuan. Walaupun muda. Cuma kalau dalam budaya orang kita tu ada pelik sikit. Cuma sebahagian sekarang tu okey. Saya pernah dulu, tuan-tuan, waktu saya pergi mula-mula bilang jadi imam kah, waktu saya bawa lepas SPM kan. Jadi ada word yang berapa bagus dipakai orang kita. Ibu kena esen ubun kau gilicak. Sebenarnya berapa bagus word itu, tuan-tuan. Nya sebenarnya merendahkan anak-anak muda yang sebenarnya ada ilmu banding kita sendiri. Kan? Jadi perkara tersebut saya rasa jangan disebut dengan miak-miak lah. Mana miak yang bagus-bagus, ada ilmu, jangan sebut. Kecil hati sidaknya, sidak akan rasa, lah aku belajar. Kita tu, tuan-tuan, kita tu semua ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita tanggap. Kalau Umar Al-Khattab, siapa Umar Al-Khattab, tuan-tuan? Siapa asyik kenal? Tapi dengan Ibnu Abbasnya boleh angkat. Dengan tuan-tuan sahabat-sahabatnya lainnya kecil, nya boleh angkat menjadi rujukan. Tu boleh katakan yang kita kena ikut lah. Salafus salih tu. Nabi sebutkan di antara orang yang terbaik untuk kita tiru. Okay. Ini menunjukkan akan tahap keilmuannya yang dihormati oleh para sahabat yang lain tanpa melihat kepada usianya yang kecil. Okay. Menurut Ibnu Jauzi, beliau telah menghafal dan meriwayatkan sebanyak 1660 buah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Imam Ahmad telah menghimpunkan sebanyak 1692 buah hadis. Okay. Dan kita lihat beberapa pujian oleh ulama-ulama sama ada sahabat ataupun tabi'in tentang Ibnu Abbas. Pertama, orang yang dekat dengan beliau, Ibn Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Ar-Rabi'i bin Harash telah berkata, Muawiyah telah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang beberapa masalah. Muawiyah jauh tua, tuan-tuan. Muawiyah itu sama level dengan Sida Umar, Osman. Biar sikit daripada Umar lah. Okay? Muawiyah. Lalu Ibnu Abbas menjawab masalah-masalah tersebut. Maka Muawiyah berkata,
engkau benar wahai Ibnu Abbas, aku bersaksi bahawa engkau adalah lidah bagi ahli keluargamu. Kemudian berkata orang-orang yang berada di situ, aku tidak pernah bercakap dengan beliau, melainkan beliau dalam keadaan sentiasa bersedia. Itulah Ibnu Abbas. Dan Mujahid juga berkata, adapun Ibnu Abbas digelar sebagai lautan disebabkan ilmunya yang banyak. Ibnu Hanafiyah berkata, sesungguhnya Ibnu Abbas adalah tinta kepada umat ini. Banyak maklumat-maklumat agama yang diperolehi daripada beliau. Dan last kata Ad-Dahhak, aku tidak pernah melihat sebuah rumah yang penuh dengan roti, daging dan ilmu berbanding rumah Ibnu Abbas. Jadi apabila Rasulullah SAW wafat, beliau baru saja masuk umur baligh. Biak belasan tahun. Beliau telah wafat di Taif pada tahun 68 Hijri. Walaupun terdapat khilaf dalam menentukan tarikh kewafatan Ibnu Abbas, dan jenazahnya disalatkan oleh Muhammad bin Hanafiyah, dan Muhammad menggelar Ibnu Abbas sebagai seorang Rabbani bagi Tuhan ini. Dan ketika Ibnu Abbas nak meninggal, tuan-tuan, telah datang seekor burung putih, dan burung putih tersebut telah masuk ke dalam kain kafannya. Kemudian terdengar daripada kuburnya ayat Al-Quran, dan tidak diketahui siapa membacakan Al-Quran dalam ayat tersebut, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bermaksud, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Kisah-kisah tadi boleh diperolehi dalam kitab Siyar Alam An-Nubala. Okey. Kita pergi kepada second part, iaitu keistimewaan hadis. Sebagian ulama berkata, aku melihat hadis ini dan menelitinya sehingga menyebabkan saya terkejut dan hampir pingsan. Hadis ini, tuan-tuan, merupakan wasiat peninggalan Rasulullah SAW sebagai bekalan, sebagai peringatan, sebagai panduan kita. Okay. Dan begitu juga disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Hadis ini mengandungi beberapa wasiat. Kalau kita renung senyap, tuan-tuan, betapa sayang Nabi kita, banyak tinggalan-tinggalan untuk kita. Sebaik-baik perkataan daripada Nabi SAW. Kalau kita, tuan-tuan, kita sayang Nabi, tapi apa yang Nabi sebut kita ambil penting, kita fikir sejenak, di sini kedudukan kita. Kan? Dan begitu juga kata ulama, aku telah meneliti hadis ini dan aku dapati ia cukup menakjubkan, amat malang. Sesiapa yang jahil dengan hadis ini dan tidak dapat mendalami pengertiannya. Kita ada dengar hadis ini, tuan-tuan. Sekarang kita lihat, apakah sebenarnya maksud sebalik hadis ini. Pertama, tuan-tuan, wajib bagi kita umat Islam mentaati perintah Allah. Sama ada yang wajib secara fardi, persendirian ataupun bersifat jamaah. Seperti ibadat salat, apatah lagi jika dilakukan secara berjamaah di masjid atau surau. Tuan-tuan tahu tak? Kalau kita pergi di mana-mana tempat, di Kuala Lumpur terutama lah yang banyak Bangladesh, banyak sidak Pakistan. Kita dengan sidak tu ramai di masjid-masjid. Kan? Sebab mazhab Hanafi, kalau saya Hanafi kan Maliki, mereka mewajibkan salat jemaah bagi lelaki. Kalau Syafi'inya tawaduk fardu kifayah, si wajib. Tapi dalam mazhab, kalau tuan-tuan dengan orang Pakistan, orang India, penuh masjid sebab mereka wajib. Okey. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebut dengan kalimah ghulam kerana usia Ibnu Abbas kecil. Tuan-tuan boleh bayangkan bila Nabi wafatnya baru angkat balik. Bahasa kita baru angkat bujang. Ibnu Abbas tu. Sebab kita faham lah, bila Nabi SAW wafat, Abu Bakar berapa tahun je merintah jadi khalifah.
Jadi boleh katakan belum sampai 20 umurnya ketika Umar Al-Khattab jadi khalifah. Belum sampai 20 tuan-tuan. Dah diangkat oleh Umar Al-Khattab menjadi penasihat dalam bab agama. Alim tuan-tuan Maksudnya makbul doa Nabi SAW. Baginda menyebut untuk mengajar beberapa kalimat bertujuan memberi peringatan. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, Rasulullah SAW melihat beliau layak untuk menerima wasiat sekalipun masih kecil. Itulah hebat dan mulianya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masih kecil tetapi dapat doa Nabi dan banyak peninggalan-peninggalan warisan-warisan ilmu yang kita perolehi daripada Ibnu Abbas. Tafsirnya, hadisnya, kan? Yang ketiga, sifat Rasulullah SAW sebagai murabbi. Murabbi maksudnya apa tuan-tuan? Pendidik. Sentiasa mengajar para sahabat sekalipun sahabat masih kecil. Tidak dibezakan tuan-tuan. Tidak ada kasta dalam diri Nabi untuk mengajar kita tu. Islam agama untuk siapa saja. Bila datang orang sahabat Nabi, Nabi ajar. Datang orang Arab Bedui, orang kasar, orang asli. Nabi ajar, Nabi membezakan. Bahkan ada teguran-teguran Allah kepada Rasulullah bila Nabi tidak menghiraukan pertanyaan daripada Ibnu Ummi Maktum. Dan Al-Quran disebut. Jadi Nabi itu melihat siapa aja Nabi akan mengajar, mendidik. Dan inilah yang sepatutnya menjadi agenda orang Islam yang dewasa dan ibu bapa untuk mengasuh dan mendidik nilai murni dan iman dalam masyarakat. Tuan-tuan lihat, maaflah, saya melalui ia sendiri. Bab iman paling jarang diberi penekanan dalam masyarakat Melayu. Paling jarang. Tuan-tuan melihat beberapa peristiwa yang berlaku di Palestin yang kita lihat live dalam video tuan-tuan. Seorang anak kecil memujuk abangnya yang meratapi kematian syahid adik-beradiknya. Miak kecil memujuk abang. Bang, mereka tak sabar. Mereka semua berada di syurga. Seorang anak perempuan kecil menenangkan bapaknya bila meratapi kematian syahidnya adik-beradik. Semua ahli keluarga tuan-tuan. Ya Allah. Seorang anak kecil mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita nak compare dengan anak kita, jauh gila tuan-tuan. Jangan compare dengan anak kita. Compare yang kita pun jauh. Betapa iman mereka dengan Allah Azza wa Jal sangat mantap dan kuat. Kita ambil apa yang disebut oleh hadis Nabawi tadi, yang ketiga. Kecil-kecil miak tuan-tuan, didik dengan mereka. Ada seorang sahabat tuan-tuan yang mananya nak jadikan anaknya seorang hafiz Quran, seorang yang kenal Quran. Anaknya baru umur 6 bulan. Setiap subuhnya baca Quran tuan-tuan. Dua muka. Tiap kali pagi. Bila anaknya dah umur 3 tahun, senang-senang baca Quran. Kita madah, pelik lah Ustaz, mustahil lah umur 3 tahun boleh baca Quran. Pelik tuan-tuan. Anak kita itu bukan kita zaman kita dulu. Nah, baby umur setahun lebih dah pada main telefon dah. Jadi kalau tu sebab anak-anak tu yang adalah tape recorder. Sebab anak ada seorang sahabat saya, targetnya nyuruh anaknya akan jadi seorang hafiz dan ngafal hadis tu igip. Yang mulai dari kecil, tiap pagi dua muka. 2 muka Quran, lepasnya 2 muka hadis. Hari-hari. Lepasnya target, iaitu anaknya dah sekolah menengah ke universiti. Hadis 40 hafal. Quran hafal. Jadi, kalau kita fikir sejenak, untung si mak bapak macam ni, untung. Kita lah kena mulakan. Okey, kita beri laluan 9 lagi untuk azan. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, jadi tulang sikit yang ketiga tadi tuan-tuan.
Sebagai seorang yang sangat bersikap dengan murabbi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahwasanya ilmu itu, terutama ilmu agama itu, perlu diajar terutama kepada anak-anak kecil. Apa kata orang tua kita? Didiklah anak-anak tu start daripada kecil. Nak lentur buluh, biar dari rebung. Kecil kita dah ajar. Terutama bab akidah lah. Bab akidah tu adalah merupakan tiket, tuan-tuan. Carilah tuan tadi mana-mana kefahaman yang betul dalam ahli sunnah tu untuk ajar anak kita. Sebab bila sebut akidah tu keyakinan. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita memahami akidah 3, tuan-tuan. Pertama, kita sebut dengan mulut, yakin dengan hati, 3, amal dengan perbuatan. 3. Tapi kalau kita lihat masyarakat kita, yang ketiga tu masalahnya. Hati dengan mulut madah okey, tapi amalannya bertentangan seperti apa yang diimaninya. Sebagai contoh mudah lah, percaya dengan gaib. Percaya benda gaib, ada 2 kefahaman dalam masyarakat kita tu. Yang diajar dalam agama, percaya dengan Allah, Rasul, malaikat, mahsyar, kubur. Tapi orang kita tanya cari sebaliknya. Percaya dengan semandin, makhluk halus. Yang tu percaya. Percaya dengan perkataan tulah, mali. Ia jadi faham orang kita. Jadinya sama dengan apa yang disuruh oleh agama. Benda tu sebahagian tu yang kita kena didik anak-anak kita lah. Okay, last sekali, yang keempat, perkataan peliharalah Allah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Bila dikatakan yahfazillah, kita bukan jaga Allah sih. Jagalah apa yang Allah perintahkan. Bukan hanya perintahkan, tetapi perkara yang Allah larang sama, tuan-tuan. Yang Allah suruh dengan apa yang Allah larang sama. Bukannya ada orang berfikiran, polah apa yang Allah suruh, yang larang tu sihal kalau polah kelak minta maaf. No. Salah ya. Nasib macam mana? Apa yang Allah perintahkan, salat, berbuat baik, buat. Tapi apa yang Allah larang, arak, zina, mengumpat dan sebagainya, tinggalkan. Jangan buat. Barutnya betul. Sebab orang kita berfikiran, polah apa yang Allah suruh, tambah yang sunat dan sebagainya, yang dosa tu, polah sikit-sikit. Sadar agama ngajar pola sikit-sikit, sadar. Tinggalkan. Sebab apa yang disebut, siapa yang menjaga Allah, Allah menjaganya. Kalau kita jaga apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kita jaga betul-betul, bila Allah jaga kita, tuan-tuan, siapa nak merosak kita? Tapi kalau kita asyik jaga Allah, kita jagalah diri kita betul-betul. Bila Allah kata sakit, tuan-tuan. Bila Allah kata bankrupt, bisnes kita bankrupt. Macam ni pun kita malah. Orang berbisnes, strategi, semua okey. Ini laku-laku. Pahal. Zakat sik beri. Zakat pendapatan sik dipolah. Sedekah jarang. Macam ni. Bagi kita sik menjaga. Sik menjaga apa yang Allah perintahkan. Dan kita berharap Allah menjaga kita dengan cara, engkau ayat 1000 dinar lah. Tapi dalam keadaan tu saya beri sampel yang mudah untuk kita faham. Kita nak Allah jaga kita, berdoa sebagainya. Anak kita nak exam. Tapi kita hanya mengharapkan Yasin sehajat. Tapi sepanjang kehidupan anak kita, pernah sih kita didiknya untuk taat pada Allah? Pernah sih kita didiknya untuk bersedekah? Pernah sih kita didik untuk berkata yang baik? Tiba-tiba kita minta dengan Allah. Dan bila Allah sih makbulkan, kita marah. Jadi, yang macam tu. Yahfazillah, yahfadika. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Nah, benda ini benda yang common. Benda yang kita faham. Tapi kadang-kadang bila dalam kehidupan reality, benda tu jadi macam secularism. Agama-agama, hidup-hidup. Ini macam ni, tuan-tuan. Sebab inilah juga pandangan Syekh Tahtawi. Ini dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya, seorang lelaki yang soleh
berusia lebih 120 tahun tetapi mempunyai kekuatan dan kecergasan seperti usia 20 tahun. Bila ditanya, jawabnya apa? Aku memelihara syariah Allah sejak kecil lagi. Maka Allah memeliharaku sehingga aku tua. Jadi, yang maksud saya sangat baik untuk kita faham dan kita amalkan, tuan-tuan. Dalam dunia sekarang tu, tidak ada orang yang tidak berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah jaga kesihatan kita. Kita nak Allah jaga negeri kita. Kita nak Allah jaga anak-anak kita. Kita nak Allah beri kesihatan kepada keluarga kita, kekayaan kepada kita, pangkat semua ya. Tapi first thing first, bila Allah seru kita untuk berbuat hayya 'alas salah, di mana kita? Bila suruh kita untuk bersedekah, di sini duit kita. Bila Allah suruh berbuat baik, di sini kita, tuan-tuan. Dan kita sering madah, oh orang nun, aku tu kelak. Sehinggalah Allah datang musibah, dan biarlah terhegeh-hegehlah kita, angkat tangan minta dengan Allah. Bertangisan, sujud lama. Kau fikir senyap, tuan-tuan, malu sikit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudahnya, tuan-tuan, kita nak kehidupan kita baik, pertama sekali, tuan-tuan, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. InsyaAllah, kita akan dapat segala-galanya. Tapi kalau kita sibuk macam ni, tuan-tuan, polahlah macam ni. Kalau Allah izinkan, sedialah modal, belajar bisnes marketing, sampai keluar negara. Allah izinkan, saya akan dapat. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada manfaat. Hadis ini, tuan-tuan, belum habis. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan sambung lagi. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.